wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam bahagia kepada semua penonton-penonton sama ada di sini ataupun di rumah. Hari ini kita bersiaran langsung dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan sempena Kolokium Aktiviti Kesarjanaan 2020. Forum ini adalah anjuran bersama antara Institut Pendidikan Guru Malaysia dan juga IPG Kampus Sultan Mizan Besut. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat diketemukan dalam rancangan forum ini, dan forum pada kali ini akan membicarakan tentang amalan terbaik penyelidikan dan cabaran dalam norma baru. Jadi kalau kita lihat tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini, ada dua perkara penting isu yang akan kita bincangkan. Yang pertama sekali adalah isu tentang amalan terbaik penyelidikan yang dilaksanakan sama ada di Kolej Tingkatan 6, di bahagian matrikulasi ataupun matrikulasi. Yang ketiga di Institut Amiruddin Baki, dan yang keempatnya adalah di IPG, Institut Pendidikan Guru. Jadi pada kali ini kita mengetengahkan 4 tokoh dari 4 bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan membicarakan khususnya dalam dunia penyelidikan dan juga pengurusan yang berkaitan dengan penyelidikan. Jadi untuk permulaan saya ingin memperkenalkan 4 orang tokoh yang kita jemput khas pada pagi ini. Yang pertama sekali adalah Dr. Muhammad Nasruddin bin Basa. Warga IPG kita lebih mesra dengan panggilan Dr. Nes. Jadi beliau adalah kelulusan dalam PhD khususnya dalam bidang penilaian program pendidikan, dan banyak terlibat dengan perancangan pembangunan profesionalisme dan merangka hala tuju penyelidikan di inovasi khususnya di Institut Pendidikan Guru. Jadi sekarang ni beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Rektor Perancangan Penyelidikan dan Pembangunan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia di Cyberjaya. Yang pertama. Yang kedua, kita ketengahkan ahli panel yang kedua, iaitu Dr. Jamila Bibi binti Abdullah, pensyarah daripada pensyarah kanan dari Institut Amiruddin Baki Genting, berpengalaman luas dalam bidang perguruan ini, 16 tahun sebagai seorang guru dan 9 tahun sebagai seorang pensyarah. Beliau ni adalah anak didik UKM, di mana PhD, sarjana dan juga sarjana muda semua ketiga-tiganya dari UKM, dan bidang kepakarannya adalah dalam pentadbiran pendidikan. Yang ketiga, kita ketengahkan dari Terengganu, Haji Wan Zaidi bin Cik Wan Zaid, sebagai Ketua Penolong Pengarah bahagian bahasa di JPN Terengganu, orang yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan juga pelaksanaan Kolej Tingkatan 6 di Terengganu. Berkelulusan sarjana dari UUM, berkenaan dengan pengurusan pendidikan, dan asasnya adalah dalam bidang matematik sains. Dan sekarang ni sebagai pegawai yang bertanggungjawab tentang memacu gerak kerja STPM di Terengganu. Dan yang keempat adalah kita perkenalkan Dr. Shah Jahan bin Ahsanul Kurti, Timbalan Pengarah Akademik bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan, dan PhD dalam bidang etika alam sekitar dari Universiti Malaya. Dan tadi sebelum kita masuk, saya berbicara dengan beliau. Dia lama di Sarawak, di Sekolah Menengah Long Baram Sarawak, sebelum berpindah ke Batu Gajah, Perak. Dalam bidang dia banyak mengajar di
Kolej Metrokulasi Perak khususnya dalam bidang biologi, dan sebelum berpindah ke Metrokulasi Johor ditangkap sebagai timbalan pengarah Kolej Metrokulasi. Jadi pada pagi ini kita akan bagikan kepada dua session, yang pertama dan yang kedua, dan kita akan ada soal jawab lah pada perbincangan kita pada kali ini. Okey, yang pertama sekali saya ingin berikan soalan atau perbincangan ini kepada pihak IAB, Dr. Jamila. Jadi pada hari ini kita sedang mengalami pandemik COVID-19 dan perubahan tu banyak berlaku, khususnya dalam bidang pendidikan, dalam pengurusan bilik darjah, dalam pengurusan PDP, dalam pengurusan harian kita juga telah berubah daripada ke arah norma baru. Dan salah satunya yang perlu berubah adalah dalam bidang penyelidikan. Dan penyelidikan ni sama ada di sekolah, di Kolej Tingkatan 6, di Metrokulasi, di IPG, ini sebagai satu intipati kepada penyuburan dalam bidang pendidikan kita. Jadi saya nak tanyakanlah soalan berkenaan dengan ini, iaitu bagaimana IAB ni sebagai satu institusi untuk melatih guru-guru dalam bidang kepimpinan ke arah mentransformasikan penyelidikan ini dalam norma baru ini. Silakan Dr. Jamila. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, sebagaimana yang diminta saya ulas pada hari ini, sebenarnya kita sedia maklum bahawa Institut Amuddin Baki merupakan sebuah pusat latihan kepimpinan, pusat latihan kepimpinan yang melatih pemimpin-pemimpin di institusi pendidikan. So, sebagai pusat latihan kepimpinan, IAB sebenarnya tidak terkecuali dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidikan untuk memastikan bahawa produk-produk yang kita hasilkan berkualiti, sebab kita sentiasa akan membuat penambahbaikan. So, dalam norma baharu ni sebenarnya bila kita lihat antara yang menjadi perkara utama yang patut dilaksanakan adalah dengan mematuhi SOP. SOP itu merupakan satu amalan baru yang perlu dilaksanakan oleh semua penyelidik. So di Institut Amuddin Baki, pendekatan penyelidikan juga telah berubah sebenarnya. So yang paling terkesan yang kita nampak di sini adalah dari segi metodologi penyelidikan, terutama dalam aspek pengumpulan data. So di sini apabila kita lihat, para penyelidik pada hari ini kena menjadi kreatif. So dia kena memastikan bahawa menjadi teknologi savvy, bukan lagi yang takut kepada teknologi, kerana pada ketika ini itulah yang menjadi kehendak untuk kita menjayakan penyelidikan kita. So dalam norma baharu ni boleh dikatakan kebanyakan penyelidik dia kena bergerak secara work remotely. Work remotely. So dan malah bila kita lihat, bila kita buat sedikit tinjauan literatur, kita dapati bahawa sejak tahun 1970-an lagi telah ada penyelidikan yang tanpa bersemuka pun, hanya menggunakan telefon sahaja. Itu menurut Elwin dan Krosnick lah. Itu merupakan antara penyelidikan yang tidak perlu pun kita berhadapan dengan kita punya klien ataupun responden. So dia bergerak kepada email, kemudian fax, tapi itu masih lagi dalam kategori kaedah tradisional lah. Namun pada tahun 2003 telah diperkenalkan internet survey, atau online survey sekarang ni. Kalau kita lihat menurut Internet Research Guidelines, dalam nak melaksanakan internet survey yang sangat popular pada hari ini, saya kiranya kita para penyelidik perlu pastikanlah reka bentuk yang akan digunakan, kerana ini akan berimpak kepada kualiti penyelidikan yang akan dilaksanakan. Macam kami di IAB sebenarnya melaksanakan kaedah online survey ni telah lama Tuan Moderator, bukan lagi sejak pandemik ni. Kerana di IAB kita tahu bila sebut penyelidikan ni mungkin institusi lain pun akan menghadapi situasi yang sama, iaitu dari segi kekangan bajet dan sebagainya. Jadi kaedah online ni sebenarnya menjadi kaedah pilihan lah kepada para penyelidik, seperti kita menggunakan Lime Survey, Survey Monkey, Google Form dan banyak lagi sebenarnya. Dan kerana kaedah ini adalah murah, cepat dan convenient untuk kita mendapatkan maklumat. So dan penyelidikan Dr. Jamila, kalau kita tengok intipati dalam penyelidikan di IAB ni sekarang adalah kreativiti, internet, work remote link,
kepada guru-guru yang berada dalam sistem di IB ataupun di mana tu? Okey, kami di IB sebenarnya pensyarah IB yang memang datang daripada bidang pendidikan. Okey, so di IB ni kami melatih pemimpin pendidikan. Kalau kita sebut guru tu biasanya IPG lah yang akan melatih guru-guru. Tapi di IB kita melatih pemimpin pendidikan yang mana yang akan ditempatkan sebagai pengetua guru besar dan mereka yang yang berada di PPD, JPN, KPM. Itu adalah sasaran menjadi klien dalam bidang latihan kami lah. So kebiasaan penyelidikan yang kita buat pun sebenarnya melibatkan klien-klien kita yang itulah. So dalam kita laksanakan penyelidikan, macam tadi saya sebut kuantitatif, dia tak ada masalah. Cuma mungkin penyelidik hari ini akan menghadapi sedikit isu tentang penyelidikan menggunakan kaedah kualitatif. Okay. So terpaksa bersemuka membuat observation secara online. So sebenarnya platform ni dah ada dah pun sudah ada dah pun kaedah pengumpulan data secara kualitatif yang mana kita boleh menggunakan persidangan video, audio So sekarang ni sangat popular lah. Kita lihat Google Meet Google Meet, kita ada Skype, kita ada Kisco, Webex. Itu semua adalah platform-platform yang membolehkan kita terus melaksanakan penyelidikan secara kualitatif. Jadi kalau katalah seorang guru besar yang sedang berkursus di IAB sekarang ni ingin menjalankan kajian di sekolah contohnya. Dalam keadaan sekarang sekolah tidak dibuka dan ataupun ada masalah-masalah, bagaimana pelaksanaan tu berlaku contoh? Saya kira kalau di sekolah mereka sangat hampir dengan Google Classroom Okay. So Google Classroom merupakan satu platform lah yang mana semua sekolah akan menggunakan platform itu selain melaksanakan PDP secara online. So saya kira Google Classroom juga akan menjadi platform untuk PGB di sekolah melaksanakan kajian-kajian lah, nak mengumpul data dan sebagainya. Benda itu saya kira bukan satu isu lah kepada sekolah. Sekiranya mereka ingin melaksanakan kajian, masih lagi boleh laksanakan secara online sebab platform telah ada pun. Okey, terima kasih. Jadi kita melihat perubahan dari segi ke arah norma baru ini berlaku di IAB sebagai pusat latihan kepada pihak-pihak pemimpin pendidikan di Malaysia ini. Okey, sekarang kita beralih ke ahli panel yang kedua, Dr. Muhammad Nasruddin Bassa dari IPGM. Kalau kita lihat IPGM ini adalah peneraju kepada kecemerlangan pendidikan untuk bakal-bakal guru di IPG, dan mereka akan melatih bakal-bakal guru di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi dalam era sekarang ini, pandemik 19 dan perubahan cara mengajar, cara belajar kepada norma baru ini, jadi bagaimana persoalan transformasi IPG ini untuk menjadikan penyelidikan ini sebagai satu amalan yang terbaik di IPG. Jadi bagaimana, di mana tahap-tahap yang dilalui oleh IPGM sekarang? Silakan. Terima kasih kepada moderator Dr. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Sebenarnya peranan utama IPG itu sendiri adalah untuk melaksanakan latihan pra dan juga dalam perkhidmatan. So dua-dua peranan ini digabungkan, digubal dalam transformasi IPG untuk menuju kepada negara maju, negara maju. Jadi kalau kita lihat dalam bidang inovasi dan penyelidikan itu sendiri, memang tidak lagi daripada peranan yang dimainkan oleh IPG, kerana antara dalam trust membangunkan IPG ini, bila melaksanakan latihan ataupun melaksanakan program pengajian peringkat ijazah, kita tidak dapat lari dalam dunia kesarjanaan ataupun dalam dunia keintelektualan ini sendiri. Jadi dalam konteks ini kita menggarap supaya semua para pensyarah, khususnya warga akademik IPG, untuk membangunkan kesarjanaan mereka, membangunkan keintelektualan mereka, dan untuk pembangunan ini memang tidak dapat lagi daripada mereka melaksanakan penyelidikan dan inovasi. Dan ini kalau kita lihat seiring dengan kehendak dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru melalui peningkatan aktiviti penyelidikan dan inovasi.
Dan ini disambut oleh IPG dalam rangka plan transformasi mereka, transformasi IPG itu sendiri 2016-2025 dengan berteraskan kepada 8 kluster yang utama. Dan kluster penyelidikan itu sendiri adalah kluster yang ketiga yang kita angkat sebagai memacu dunia kesarjanaan, dunia intelek di kalangan kita punya pensyarah kita. Dan kita perlu memastikan bahawa anak didik yang kita latih itu sendiri atau bakal-bakal guru yang kita latih itu sendiri juga memiliki rasa keintelektualan ini. Sebab itu dalam kurikulum yang kita bangunkan kepada mereka juga, kita meletakkan bahawa research based education itu sebagai salah satu fokus dalam kurikulum yang kita bangunkan dan menjadi wajib bagi mereka untuk melaksanakan penyelidikan ini sama ada dalam penyelidikan konvensional ataupun apply research untuk mereka bersedia sebagai guru ke sekolah nanti. Okey. Dr. Nes kalau kita lihat aktiviti kesarjanaan telah berlaku dan sedang dan akan terus berlaku di IPG. Jadi boleh kita kongsi sama-sama lah. Apakah amalan-amalan yang terbaik yang boleh kita kongsi bersama dalam transformasi ini? Okey. So antara amalan terbaik yang kita laksanakan ini ialah kalau kita lihat dalam konteks pandemik sekarang. So dalam konteks pandemik sekarang, bila mana pengajaran secara bersemuka itu tak dapat dilaksanakan face to face seperti biasa, dengan sekarang ini pelajar kita yang berada di kampus lebih kurang 21,000 lebih. So mana kita tidak dapat bersemuka. Dan hanya dengan seramai 6,000 sahaja pelajar baru yang berada dalam kampus sekarang ini yang kita kata face to face, dan itu pun kita melaksanakan secara hybrid pengajaran kita, di mana 40% pengajaran dilaksanakan secara online. So yang lain tu selebihnya 60% dalam bentuk face to face bagi pelajar baru. Tetapi pelajar yang berada dalam semester pertama ijazah sarjana sampailah kepada semester akhir sekarang ni, keseluruhan 100% dalam bentuk online learning. Jadi ini merupakan salah satu amalan yang kita laksanakan dalam konteks pandemik ini, merupakan satu amalan yang terbaik yang kita nak pacukan ke hadapan. So dalam konteks ini kita tak dapat lari juga dalam konteks pembangunan inovasi juga. So inovasi-inovasi yang kita rangkakan ke hadapan ini memang kita sesuaikan dengan konteks pandemik. Saya ambil satu contoh best practices yang sedang berjalan sekarang ini. Kalau sebelum ini kita laksanakan praktikum kita, di mana praktikum kita pelajar dan guru kita yang guru baru kita berhadapan dengan pelajar secara face to face hari ini di kelas. Tetapi dengan pandemik yang berlaku dan juga PKPB yang sedang berjalan sekarang ini, praktikum terus berjalan secara maya, secara online. Di mana guru-guru pelatih kita sekarang ini sedang mengajar anak murid di sekolah menggunakan secara maya ini, secara platform yang disediakan, sama ada melalui platform D5 ataupun Google Classroom yang lain, dan juga media sosial yang lain untuk memastikan pengajaran berlaku. Dan ini adalah best practices yang kita sedang cuba untuk menghasilkan bahawa pelajar kita nanti, guru pelatih kita bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran sekolah pada masa depan. Yang kedua, best practices yang kita laksanakan adalah kita nak memastikan supaya guru pelatih yang kita hasilkan tadi betul-betul mereka adalah menguasai yang kita katakan readiness teachers. So, untuk readiness teachers ini elemen 3 yang utama bagi diri mereka. Pertama, mereka mesti menguasai kemahiran berfikir. Sebab ini adalah pemacu kepada dunia inovasi, pemacu kepada dunia pendidikan masa depan. Tak boleh lari dalam higher order thinking ini. Yang kedua, kita menggarapkan kreatif dan inovatif dalam kerja-kerja mereka. Dan kita melaksanakan kreatif dan inovatif ini sangat penting untuk mereka. Yang ketiganya adalah untuk penyelesaian masalah yang mereka hadapi dalam masa yang tidak dijangka. So 3 elemen ini, itu elemen higher order thinkingnya, elemen kreatif dan elemen inovasi ini, kita gabungkan dalam strategi pengajaran dan strategi kurikulum kita. Dan R&D yang kita laksanakan ini adalah untuk memperkukuhkan ketiga-tiga elemen ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam kita punya Minds yang baru kita laksanakan 2 minggu yang sudah, kita dapati bahawa begitu banyak penglibatan pelajar-pelajar kita, begitu banyak penglibatan pensyarah kita.
So kalau IPG nak mengukur sejauh mana kejayaan dia perlu mengukur sejauh mana produk itu yang dihasilkan. So kalau produk yang kita hasilkan hari ini, iaitu guru pelatih yang kita hasilkan, dapat menyemarakkan, dapat melaksanakan inovasi di peringkat sekolah nanti, dan ini adalah kejayaan bagi mereka. Dan dalam sikit lagi, Dr. Ismail, dalam konteks penyelidikan kita di IPG ni, kita fokus kepada dua-dua aspek. So maknanya yang pertama dalam penyelidikan untuk membangunkan knowledge itu sendiri ataupun body of knowledge pun kita bangunkan dalam semua bidang, dan yang juga yang kita utamakan juga applies research itu sendiri. Bagaimana inovasi-inovasi yang mereka hasilkan dapat dicuba, dapat digunakan dalam bilik darjah, real situation di bilik darjah, dan inilah sebenarnya harapan kementerian kita untuk dapatkan satu cara yang terbaik bagaimana untuk proses pengajaran pembelajaran itu dapat dilaksanakan melalui inovasi-inovasi yang kita hasilkan. So hari ini untuk peringkat kita dah ada lebih daripada 1,300 inovasi-inovasi yang kita hasilkan. Betulnya dari segi peringkat kita sekarang berganjak selepas kita laksanakan di peringkat sekolah dalam amalan, kita telah menyumbang kepada pembangunan pendidikan di sekolah, kepada kemenjadian murid tadi, akhirnya kita ke arah untuk komersialisasikan. Supaya bahan ini bukan saja boleh digunakan oleh produk di negara kita secara percuma dengan kos yang paling rendah, tetapi juga kita boleh pasarkan kepada negara-negara serantau produk-produk ini. Dan pelajar kita bersama pensarah kita pun telah masuk dalam pertandingan di peringkat antarabangsa. Di Korea, tahun lepas di Korea, di Thailand, kita telah menang peringkat antarabangsa ini. Itulah antara kejayaan dalam konteks kita membangunkan inovasi dalam kurikulum pendidikan guru yang kita laksanakan. Okey, terima kasih. Jadi saya melihat 3 unsur penting di sini dalam norma baru kita. Yang pertama, mesti kita berfikiran secara kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi ini. Yang keduanya mesti kreatif. Dan yang ketiga adalah cuba nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi semasa kita berada dalam pandemik ini. Okey, terima kasih Dr. Nes. Dan kita beralih pula ke wakil daripada bahagian matrikulasi, Dr. Shah Jahan. Terima kasih datang pada kali ini. Jadi sekarang tadi kita dah melihat bagaimana pentadbir ataupun pengurus-pengurus sekolah menjalankan kajian di sekolah. Kemudian kita lihat bagaimana guru-guru, bakal-bakal guru menjalankan kajian di suasana di IPG sekarang. Jadi kita nak melihat pula bagaimana penyelidikan ini berlaku di Kolej Matrikulasi dalam era sekarang ini, dan macam mana perluasan konteks penyelidikan ini berlaku di Kolej Matrikulasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli panel dan juga kepada semua penonton ataupun peserta-peserta kolokium. Terima kasih kerana bahagian matrikulasi diberikan peluang untuk berkongsi pengalaman khususnya dalam penyelidikan yang aktiviti-aktiviti kesarjanaan yang berlaku di program matrikulasi. Program matrikulasi kini usianya dah 20 tahun, iaitu lebih kurang tahun 2000 dia mula ya, jadi dah 20 tahun. Jadi bila asal penumbuhan tu, awalnya memang kita tidak ada apa-apa aktiviti kesarjanaan atau kajian dijalankan. Jadi selepas saja 2 tahun kita dah bentuk matrikulasi, maka kita rasakan keperluan pada masa itu untuk adanya kajian penyelidikan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang ada dalam proses PDP dalam program matrikulasi. Maka pada tahun 2002 lagi, bahagian matrikulasi telah pun memberikan usaha-usaha ke arah untuk menjayakan ataupun menyuburkan proses penyelidikan di kolej-kolej matrikulasi. Dan pada masa itu kita terlibat banyaklah. Kita terima kasih kepada IAB, juga IPG, universiti-universiti awam yang bantu dalam memberikan kursus bimbingan kepada pensyarah-pensyarah kita. Maka pada tahun 2004 kita lancarkan ataupun seminar
penyelidikan pendidikan program matrikulasi kali pertama kita adakan pada tahun 2004. Temanya kita pilih pada masa itu ialah budaya penyelidikan pemangkin kecemerlangan program matrikulasi. Jadi kita gunakan istilah budaya sebab pada masa itu kita nak budayakan pensyarah-pensyarah kita dengan aktiviti kesarjanaan ini atau penyelidikan ini. Sebenarnya kami memang merasakan pensyarah-pensyarah kami sebenarnya dalam aktiviti PDP mereka seharian, mereka sebenarnya menjalankan kajian itu. Walaupun mungkin tak ada paper wujud sebab setiap kali mereka ada isu, ada masalah, mereka ambil penyelesaian, mereka berkongsi dengan rakan-rakan mereka macam mana menyelesaikan isu-isu itu. Maka itu secara tak langsung penyelidikan berlangsung. Cuma pada masa itu nak tuliskan dia, nak jadikan dalam format pelaporan, itu yang jadi isu. Maka kita cuba budayakan dengan seminar tu. Dan perkara nak budayakan ni bukanlah satu yang mudah. Memanglah pada awalnya dalam kesibukan pensyarah kita untuk mendidik, nak buat bahan pengajaran, apakah relevannya nak buat kajian. Jadi kita tegaskan sebenarnya kajian penyelidikan tu secara tak langsung setiap hari berlaku. Dan apa-apa proses yang mereka selesaikan dalam classroom itu, itulah kajian mereka. Ya. Dan dengan melibatkan pensyarah-pensyarah ni dalam aktiviti kesarjanaan ni, mereka dapat membuka minda mereka. Dan bahagian matrikulasi pada masa itu kita ambil beberapa strategi. Antara strateginya ialah pada awalnya ada kolej yang kita pastikan setiap pensyarah itu terlibat dengan kajian. Pada masa itu kita fokus pada kajian tindakan. Setiap pensyarah. Bukan mudah. Jadi pada masa itu kita taklah syaratkan setiap orang. Jadi kita buat dalam kumpulan. Biar mereka ada dalam kumpulan 4 orang, 5 orang. Individu pun boleh. Jadi mereka mulakan. Jadi pada masa itu boleh dikatakan setiap pensyarah terlibat. Dan kesannya pada hari ini, boleh dikatakan aktiviti penyelidikan itu dah subur. Dan setiap tahun kita nak dapatkan paper ataupun kertas-kertas kajian ni bukan sesuatu yang susah. Dan pada masa sekarang dah sampai ke peringkat antarabangsa. Pensyarah-pensyarah bahagian matrikulasi membentangkannya dengan penulisan yang berkualiti. Jadi itu secara langsung bagaimana di program matrikulasi dia bermula. Ya. Dan kita langsungkan seminar di bahagian matrikulasi ini setiap 2 tahun sekali. Kita buat, khususnya kita buat kajian tindakan, juga kajian asas. Setiap 2 tahun sekali kita adakan seminar. Yang mana seminar ni kira final lah. Di mana kita memberikan penghargaan ataupun mertabatkan pensyarah-pensyarah kita yang terlibat. Sehingga ke tahun 2017, kita masih lagi. Tapi pada 2016, kita juga cuba meroka dalam PLC. Professional Learning Community. Jadi kita transform pada masa itu. Dan Professional Learning Community menjadi satu yang menarik lah. Pensyarah lebih teruja pada masa itu untuk melibatkan diri dalam Professional Learning Community. Kerana di dalam Professional Learning Community satu keunikan ataupun satu kelebihan dia bukan sekadar nak hasilkan satu penulisan yang ilmiah. Tapi untuk menghasilkan satu modul pengajaran, menghasilkan satu modul yang mana dapat membantu rakan pensyarah menyelesaikan masalah itu terus. Jadi ini menjadi satu yang menarik minat. Dan semenjak daripada 2017 tu kita adakan berselang-seling. Kalau tahun ni ada R&D, tahun depannya PLC. Jadi pada tahun ni, iaitu 2020, tahun ni adalah PLC. Kita akan adakan secara webinar juga sebab memang dah tak boleh nak bersemuka secara webinar dan kita buat antara bahagian matrikulasi dengan Kolej Matrikulasi Kelantan. Jadi dia berpusatkan di Kolej Matrikulasi Kelantan dan dia akan disiaran langsungkan dalam YouTube dan menggunakan platform-platform yang sedia ada. Okay, bermakna sekarang ni kalau di Kolej Matrikulasi, kajian tindakan tu sebagai satu intipati lah untuk mencari penambahbaikan terhadap strategi pengajaran dan sekarang doktor sebut tadi dalam bentuk
PLC pula. Okey. Okey, terima kasih kepada Dr. Shah yang menerangkan bagaimana Kolej Matrikulasi, khususnya di bahagian matrikulasi ini, untuk meluaskan penyelidikan di kalangan pelajar-pelajar dan juga kalangan pesara-pesara di matrikulasi. Okey, untuk pusingan yang pertama ni, untuk ahli panel yang keempat. Ini sebagai adik bungsu kita lah, di mana Kolej Tingkatan 6 ini satu institusi yang di mana pelajar-pelajar yang tidak berkesempatan ke IPG, ke IPT, tapi dia menjurus kepada tingkatan 6. Jadi ini satu norma baru sebenarnya dalam pendidikan kita. Kalau dulu berbeza dengan sekarang. Jadi bagaimana sebagai satu kolej tingkatan 6 yang baru ditubuhkan dengan suasana begini pula dalam pandemik 19 ini, memacu kecemerlangan PDP khususnya di dalam bilik darjah ini menerusi penyelidikan. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Besar Dr. Ismail selaku moderator pada hari ini, rakan-rakan ahli panel. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas undangan kami dari Terengganu ni sebagai salah seorang ahli panel pada hari ini. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Moderator tadi memang menjadi keutamaan kepada kita di Kolej Tingkatan 6 ini, untuk guru-guru di Kolej Tingkatan 6 ini mencemerlangkan PDP mereka. Kerana kita menyedari, seperti yang Dr. Moderator sebut tadi, kemasukan pelajar ke program tingkatan 6 adalah kebanyakannya yang tidak mendapat tawaran ke matrikulasi ataupun ke program diploma, dan mereka memilih untuk tingkatan 6. Tetapi yang berlaku di negeri Terengganu akhir-akhir ini, pelajar yang cemerlang dalam SPM pun memilih untuk masuk ke tingkatan 6 kerana kita telah berusaha untuk mendorong guru-guru tingkatan 6 meningkatkan kualiti PDP dalam bilik darjah supaya pencapaian pelajar dalam STPM juga akan meningkat. Jadi strategi kita ialah supaya guru-guru tingkatan 6 meningkatkan kualiti PDP mereka. Dan dalam konteks ini kita memberi penekanan kepada pelaksanaan kajian tindakan dalam kalangan guru. Dan kita telah bermula seawal tahun 2006 untuk menggerakkan kajian tindakan dalam kalangan guru ini, dan kita telah dapat lihat hasilnya dalam pencapaian STPM yang mula meningkat, di mana kita bermula pada tahun 2015 ramai 15 orang, 2019 kepada 72 orang yang telah mendapat semua A, dan kita telah mencapai lulus penuh 100% pada tahun 2019, dan PNGK kita meningkat daripada 2.86 pada 2015 kepada 3.02 pada tahun 2019. Ini di Terengganu Di Terengganu. Di Terengganu. Satu pencapaian yang membanggakan. Ya. Okey, silakan. Ini adalah hasil daripada aktiviti kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh guru-guru tingkatan 6 di negeri Terengganu khususnya. Dan saya percaya bahawa apabila kajian tindakan ini telah dibudayakan oleh guru-guru tingkatan 6, maka kualiti PDP akan dapat ditingkatkan dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan STPM. Tetapi kita ada kekangan dalam kita nak meningkatkan atau menggalakkan guru-guru melaksanakan kajian tindakan, kerana stigma bahawa penyelidikan ini adalah hanya untuk mereka yang ada PhD. Pada awalnya guru-guru ni beranggapan bahawa penyelidikan ni adalah untuk mereka yang ada PhD ataupun paling kurang ada sarjana. Jadi kita kena buang stigma itu dulu. Bila kita dah dapat buang stigma bahawa penyelidikan ini adalah dilakukan oleh mereka yang ada PhD, barulah kita perlu memberikan kepada guru ini pengetahuan atau knowledge dan juga kemahiran ataupun skill untuk melaksanakan kajian.
Sebab itu di awal permulaan dulu pada tahun 2006 dan seterusnya, kita sentiasa melaksanakan penataran kepada semua guru tingkatan 6 untuk mereka melaksanakan kajian tindakan. Bila mereka dah ada pengetahuan dan kemahiran, kita perlu sediakan platform supaya mereka boleh ketengahkan kajian mereka. Dan platform kita sediakan ialah kolokium di peringkat negeri. Dan seterusnya kita beri dorongan kepada mereka untuk pergi ke kolokium peringkat kebangsaan. Tahun lepas 2019 kita laksanakan kolokium peringkat negeri, 34 kertas pembentangan telah dibentangkan oleh guru-guru dan 6 daripadanya telah dipilih ke peringkat kebangsaan. Dan akhir ini kita dapati ada guru kita telah berjaya untuk membentang kertas kajian mereka di peringkat antarabangsa. Okay, bermakna Tuan Haji, kalau kita lihat penyelidikan tindakan ni sebagai satu asas lah. Sebab daripada penyelidikan tindakan, cikgu-cikgu dalam kelas ini boleh mengenal pasti masalah yang dihadapi olehnya, kemudian dia cuba untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Okay? Ya. Jadi kemudian masalah tu mungkin masalah di sekolah A, dia ada sama dengan masalah di sekolah B. Jadi boleh berkongsi bersama. Ya. Jadi persoalannya bagaimana perluasan ini dapat di negeri-negeri lain pula. Saya difahamkan Terengganu adalah salah satu negeri yang kecemerlangannya tinggi dalam STPM khususnya lah. Okey, silakan. Bagi saya, bagi negeri-negeri lain, mereka perlu menggerakkan aktiviti kajian tindakan dalam kalangan guru. Kerana bila guru bertindak sebagai penyelidik, mereka akan berusaha untuk mencari kaedah baru. Okay. Dan kaedah baru ini perlu dikongsi dengan ramai orang. Sebab itu kita galakkan supaya penyelidik melahirkan lebih ramai penyelidik. Dan kita ada pasukan yang kita katakan sebagai JU utama untuk kajian tindakan di peringkat negeri, yang akan sentiasa berkongsi dengan guru yang ada pengalaman membentang di kolokium peringkat kebangsaan supaya akhirnya mereka dapat perluaskan lagi. Ini yang kita kata memberikan kesan berganda supaya lebih ramai lagi guru yang akan bertindak sebagai pendidik dan menghasilkan kaedah-kaedah baru dalam pengajaran. Okey. Terima kasih kepada Tuan Haji tentang pencerahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pada pusingan yang pertama tadi kita telah diketengahkan tentang transformasi yang berlaku sama ada di peringkat IPG, di peringkat IAB, di peringkat bahagian matrikulasi dan juga peringkat tingkatan 6. Jadi pada pusingan kedua ini kita nak melihat pula bagaimana pelan-pelan strategik yang akan dilaksanakan di peringkat setiap bahagian ini untuk mendepani ataupun menghadapi penyelidikan masa hadapan. Jadi yang pertama sekali saya ingin kemukakan persoalan ini kepada pihak IPGM khususnya. Jadi bagaimana plan strategik yang dibina di peringkat IPG itu dapat mendepani cabaran-cabaran yang mendatang ni di peringkat IPG khususnya. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di peringkat IPG kita telah pun merencanakan plan strategi jangka panjang lah sebenarnya. Dan dalam konteks ini kita telah pun menggubal satu plan transformasi 2016-2025 untuk memastikan semua program yang menjadi kluster utama di peringkat IPG ini berjalan dengan teratur dan juga mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan plan strategi ini sebenarnya adalah mendukung kepada plan pembangunan pendidikan Malaysia itu sendiri, dalam memacu kualiti pendidikan ke arah sekolah yang berkualiti dan juga kemenjadian murid. So dalam konteks ini kalau peranan kepimpinan itu dimainkan oleh IAB, kita adalah memainkan peranan di peringkat guru dia. Kita tahu bahawa pembangunan guru ini adalah satu yang sangat kritikal. Maknanya tanpa guru yang berkualiti, maka kita tak menghasilkan pelajar-pelajar yang berkualiti. Dan lebih kritikal lagi bahawa kualiti sistem pendidikan sebuah negara itu tidak akan melampaui kualiti guru dia. Ini menunjukkan bahawa guru itu sangat utama. Dan dalam konteks penyelidikan yang saya kata dalam kluster yang ketiga tadi,
kita sebenarnya dalam konteks plan ini kita nak memacu inovasi yang berimpak tinggi. So impak tinggi yang kita masukkan di sini adalah yang memberikan impak kepada dua perkara tadi, iaitu sekolah yang berkualiti dan juga kepada kemenjadian murid. Ya. So kalau kita lihat dalam strategi utama kita, kita ada 4 strategi utama kita untuk memacu ini. Pertama adalah kita memastikan bahawa kepimpinan keupayaan pemimpin-pemimpin IPG itu sendiri diupayakan dalam melaksanakan penyelidikan dan juga penyelidikan-pendidikan ini. Jadi sebagai ketua di organisasi kita, mereka adalah pemimpin akademik dan tidak dapat lagi daripada mereka ini juga melaksanakan penyelidikan. Dan tahun lepas kita telah pun melaksanakan convention kita bersama dengan IB dalam memacukan kepimpinan atau mengupayakan pemimpin semua sekali 27 kampus ini pemimpin mereka melaksanakan penyelidikan. Alhamdulillah. Dan ini pun kita jadikan KPI. Setiap tahun mereka perlu melaksanakan penyelidikan. So yang kedua, kita juga menerapkan elemen sokongan penyelidikan. Memang kita kata nak membudayakan itu seperti Dr. Johan kata tadi memang sesuatu yang sukar. Ya. Kita sebenarnya dah melalui perkara ini hampir dekat 20 tahun. Ya. Kita laksanakan pembudayaan ini. Jadi dalam konteks ini kita nak memastikan sokongan penyelidikan itu berterusan. Dan dalam konteks sokongan penyelidikan ini kita bukan sahaja membangunkan kita punya pakar-pakar tenaga pakar kita juga kena partnership dengan semua pihak. Dalam konteks ini kita telah melaksanakan MOU kita bersama dengan 15 IPTA kita dan juga IPTS kita dan institusi-institusi lain, agensi lain. Ini adalah satu usaha dalam konteks kita mengupayakan penyelidikan pendidikan itu sendiri. Ya. Dan saya ingat yang terbaru kita bersama dengan UM, kita telah pun melaksanakan khusus kepada pensyarah-pensyarah kita bagaimana mereka nak membimbing peringkat master dan PhD. So insyaAllah pada tahun 2021 kita akan memulakan program tersebut. Jadi persediaan pembangunan bina upaya ini telah pun kita laksanakan dalam sokongan penyelidikan. Dan di peringkat kampus pun pastilah dengan kita ada lebih kurang 600 orang PhD holder yang ada di kampus kita dan yang selainnya itu adalah semuanya dalam bidang sarjana. Mereka ini adalah tenaga utama yang kita katakan sokongan penyelidikan kepada IPG kita. Kemudian yang ketiga dari segi pelaksanaan perancangan datanya. So elemen penyelidikan ini perlu ada satu pengkalan data yang kita bangunkan. Dan expert KPM itu adalah salah satu daripada data yang menjelaskan tentang semua elemen-elemen penyelidikan dan inovasi. Semua KPM expert, pegawai kita khususnya IPG ini ada lebih kurang dalam 2,700 orang warga kita yang termasuk dalam expert ini, directory ini. Dan ini adalah data yang membolehkan siapa-siapa saja, pihak sekolah dan sebagainya, boleh menggunakan kepakaran ini untuk dia memacu lagi bidang penyelidikan tersebut. Dan yang keempat, kita di peringkat kita memperkukuhkan kita kata sebagai Research Management Innovation Center. Kalau di Institut Pengajian Tinggi, dia memang mempunyai autonomi sendiri, jadi dia ada research management sendiri. Jadi di peringkat kita menggunakan research management ini dengan model kementerian lah. Di mana dalam model kementerian ini kewangan masih lagi di bawah kita punya pejabat pendaftar, tetapi elemen-elemen pengurusan, elemen perancangan, elemen untuk mendapatkan sumber dana ini di peringkat kita lagi. So alhamdulillah melalui RMC kita ini kita telah meningkatkan kita punya sumber dana penyelidikan yang kita dapat contohnya melalui grant FRGS kita. Daripada peringkat awal kita dapat hanya lebih kurang 70,000. So hari ini kita telah dapat sampai 332,000 dalam dana penyelidikan bersama dengan KPT. Kita bersaing untuk mendapatkannya, bukan kita ada kelebihan. Tetapi kita sama-sama bersaing dengan KPT yang membuka ruang kepada kita untuk kita sama-sama memacu penyelidikan. Dan tahun ini kita memang mensasarkan 2020 500,000 daripada dana tersebut untuk kita mengeluarkan lagi untuk memacu lagi penyelidikan kita. Dan dalam yang sama kita juga mendapat kerjasama daripada universiti-universiti awam juga yang lain yang mereka memiliki dana jangka panjang ataupun jangka pendek. Contohnya kita bersama dengan UPSI yang menawarkan beberapa skim jangka panjang dan dengan Universiti Islam Antarabangsa pun ada, dengan USIM pun ada.
dengan UKM, dan juga agensi lain seperti contohnya daripada LipEd sendiri, juga daripada yang baru ni kita bersama dengan ASTI, satu NGO di peringkat negara kita yang bersama-sama untuk memacukan penyelidikan dan inovasi dalam bidang yang tertentulah. Macam ASTI tadi mau fokus kepada lebih kepada bidang STEM, dengan UIA kita fokus kepada pendidikan indigenous, orang asli dan sebagainya. Yang ini sebenarnya akan menyokong kita panggil Sustainable Development Goal kita 2030 untuk memastikan bahawa balik kepada tadi sekolah yang berkualiti dan juga kemenjadian murid itu untuk menjadi modal insan negara kita. Dan ini juga kita rangkakan, kita masukkan dalam cadangan-cadangan kita dalam UMNO K12 untuk memacukan lagi kita kata pendidikan guru kita dalam memastikan penyelidikan dan inovasi ini menjadi rangka tuju kita ke hadapan. Dan sebagai tambahan juga sepanjang 10 tahun kebelakangan ini, pelbagai seminar yang kita buat di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa dan di peringkat kampus sendiri, yang ini di peringkat negeri, mendapat sokongan padu daripada kerajaan negeri masing-masing, yang mereka memberikan geran-geran penyelidikan untuk membangunkan ataupun kita kata memacu dunia kesarjaanan tadi. Dan kita tidak bersendirian. So bila kita melaksanakan program ini, kita menyediakan platform yang seluas-luasnya kepada guru kita. Guru kita di sekolah. So sebab peranan IPG juga adalah untuk memastikan CPD di kalangan guru-guru itu juga dipacu. Latihan dalam perkhidmatan 400,000 guru tu pun menjadi tanggungjawab juga IPG. Sebab itu kita juga memainkan peranan untuk sama-sama pembangunan kepada guru tadi dalam aspek khususnya dalam penyelidikan dan inovasi ini. Okay. Bermakna kalau apa yang berlaku di sekolah tentang kemenjadian murid, tentang apa pengurusan di bilik darjah contohnya, prosesnya berlaku di IPG melalui proses-proses kepimpinan, sokongan, data dan juga penggalan data dan juga research dan hubungan partnership dengan IPT dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada Dr. Nes tentang pencerahan yang diberikan tadi tentang pelan-pelan yang dilaksanakan kepada ataupun yang dibuat oleh pihak IPG. Okey, kita untuk pusingan kedua ni saya ingin beralih pula ke Kolej Tingkatan 6. Dalam keadaan kita menghadapi suasana yang tidak menentu ini pada hari ini, banyak istilah-istilah yang baru lah yang kita dengar seperti VOCA, tentang ketentuan-ketentuan ketidakpastian yang berlaku ni di peringkat khususnya di peringkat pendidikan. Jadi sebagai pengajar, peneraju dan orang yang terlibat secara langsung dalam Kolej Tingkatan 6 ini, bagaimana penyelidikan ini dijalankan, dilakukan ke arah era VOCA ini, khususnya dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Dr. Moderator. Bila sebut VOCA ni, mungkin ramai yang tak baru pertama kali dengar VOCA ni, iaitu merujuk kepada volatility atau ketidakstabilan, uncertainty ketidakpastian, complexity atau kerumitan, ambiguity iaitu kesamaran atau kekaburan. Bila sebut kepada VOCA ni, sekarang ini kita dilanda pandemik COVID-19. Dan COVID-19 ni sendiri adalah VOCA bagi kita. Ada banyak benda yang kita tak pasti. Kita tak pernah terfikir pun sebelum ini. Contohnya baru-baru ni dalam bulan Mac, 13 hari bulan Mac sekolah mula bercuti. 18 Mac tiba-tiba diumumkan PKP. Maka kita semua terkurung di rumah. Murid kita tidak ke sekolah selama hampir atau lebih 3 bulan. Dan 3 bulan ini berlakunya PDP di rumah ataupun home based learning. Dan tentunya guru-guru kita tidak bersedia ke arah itu. Dan kita mula mengambil ataupun cuba mencari kaedah pendekatan yang boleh kita gunakan sepanjang tempoh PDP itu berlaku
dalam keadaan yang kita tak sangka. Guru-guru terpaksa menggali. Kalau saya pinjam Dr. Jamila sebut tadi, IT savvy. Guru-guru terpaksa mencari kaedah melalui internet, pembelajaran atas talian dan sebagainya. Pada masa itu, ramai guru mula mengenali Google Classroom. Baru nak kenal Microsoft Teams. Baru nak kenal StreamYard dan sebagainya. Jadi, bila ini berlaku, memerlukan kepada guru kita untuk terus bergerak sebagai penyelidik, mencari kaedah dan supaya guru kita lebih bersedia untuk berdepan dengan era vokal. Sebab benda yang tak pasti. Kalau saya boleh kongsikan di sini, pada tahun 1998, Kodak selaku pengeluar kertas cetak foto mempunyai 170,000 orang pekerja dan menjual 85% pasaran kertas foto pada masa itu. Tetapi dalam beberapa tahun Kodak bankrupt kerana manusia tidak menggunakan foto lagi. Dan keluarnya digital camera. Digital camera hanya mampu bertahan paling lama 2 tahun. Stok tak habis dijual. Kerana sudah keluar smartphone. Dan pada masa itu, telefon yang kita gunakan ini sudah boleh merakam foto, sudah boleh merakam video dan sebagainya. Jadi bila menyedari akan perubahan yang drastik ini, guru-guru kita perlu lebih ke depan. Supaya guru-guru kita boleh mencari kaedah yang sesuai supaya lebih berinovasi dalam menghasilkan atau melaksanakan PDP secara atas talian yang boleh menarik minat murid. Guru tidak lagi boleh fikir apa yang murid suka. Guru tidak boleh beranggapan, oh mungkin murid suka kaedah ini, cara ini. Dan tetapi sebenarnya guru perlu mencari yang lebih tersirat. Apa sebenarnya yang disukai oleh murid. Supaya pendekatan mereka lebih sesuai. Dan untuk mencapai pendekatan yang sesuai ini, memerlukan kepada penyelidikan yang lebih efektif dalam kalangan guru-guru, terutamanya di Kolej Tingkatan 6. Okey, terima kasih. Jadi sekarang ni bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, perubahan-perubahan telah berlaku. Dan dalam era digital sekarang, berlaku juga masalah ini di IPG dan berlaku juga di Kolej Tingkatan 6. Mungkin juga berlaku di IAB. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi kita teruskan, kita beralih ke IAB sebagai peneraju kepada kepimpinan. Jadi semasa kita dalam keadaan norma baru ini, tentunya pihak IAB merancang dalam penyelidikan, khususnya yang penyelidikan yang memberi impak kepada sistem pendidikan kita. Jadi bagaimana hala tuju yang dibuat, yang dirancang oleh IAB untuk melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi ini. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Baik, selaku sebagai peneraju kepimpinan di KPM, Institut Ilmu Baki sebenarnya menyahut ajakan kelima PPPM, iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di institusi pendidikan. Sehubungan dengan itu, IAB perlu menyediakan pensyarah-pensyarah yang berkualiti, terutama dalam melaksanakan penyelidikan yang boleh menghasilkan inovasi-inovasi yang tinggi. So, high impact research yang menjadi fokus utama di IAB ini adalah dengan memberi galakan kepada pensyarah di IAB dalam melaksanakan kajian yang boleh menghasilkan satu perubahan yang memberi manfaat
kepada sistem pendidikan kita, ya. So dengan itu dalam pelan induk kecemerlangan IAB, kita sebenarnya telah merangka pelan induk kecemerlangan yang berhasrat untuk mencapai 2 objektif utama. Sebab itu kita sasarkan kajian-kajian berimpak tinggi, ya. So antaranya adalah untuk memperkasa IAB sendiri sebagai pusat rujukan penyelidikan, okey. Kemudian memastikan bahawa kajian-kajian yang dilaksanakan itu boleh membangunkan model watan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. So dalam usaha itu sebenarnya saya nak kongsikan jugalah IAB sebenarnya telah pun pernah menghasilkan model watan yang telah dianugerahkan anugerah Jasper peringkat antarabangsa kalau tuan Sri maklumlah pada tahun 2010 dulu iaitu Kompas di mana Kompas itu diguna pakai sehingga hari ini. So melalui Kompas itu sebenarnya kita dapat mengenal pasti keperluan pihak sekolah tentang kursus dan latihan yang diperlukan di IAB lah. Okay, so dari situ kita boleh menawarkan kursus-kursus yang diperlukan dan di situ juga kita boleh menghasilkan modul-modul yang berkualiti. So ini menunjukkan bahawa kajian-kajian yang dilaksanakan oleh IAB sebenarnya adalah untuk memastikan satu kajian yang bersifat antarabangsa. Okay, so semua pihak akan menggunakan sebagai sumber rujukan. Itulah hasrat IAB sebenarnya menjadi sebagai pusat rujukan penyelidikan. Okay, so, bermakna kan kalau kita lihat peserta-peserta yang berada di IAB ini berasal dari sekolah. Ya. Dari sekolah, kemudian mereka datang untuk berkursus di IAB dan tentunya mereka datang untuk membawa bersama masalah-masalah yang dihadapi di sekolah dan ini mungkin salah satu tujuan model yang dibangunkan oleh IAB dalam memberi nafas baru kepada kursus dan khususnya dalam penyelidikan berimpak tinggi. Ya, betul. Okay. Ya, kita ada tambah juga kursus-kursus yang kita laksanakan pada pemimpin sekolah sebenarnya membantu mereka membuka minda bagaimana untuk menyelesaikan isu-isu yang terdapat di sekolah. Okey, pembudayaan kajian tindakan seperti disentuh oleh IPG dan Kolej Tingkatan 6. Sebenarnya di IB pun kita ada laksanakan. Di mana di peringkat sekolah, pemimpin sekolah digalakkan untuk melaksanakan kajian tindakan supaya mereka boleh menyelesaikan isu-isu yang terdapat di sekolah. Dan selain itu, IB sebenarnya menyediakan juga platform untuk mereka berkongsi di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Seperti kita ada seminar nasional, ISLM dan kita juga baru-baru ini ada Colloquium Propex yang mana kita membantu sekolah-sekolah yang berprestasi rendah bagaimana dengan kajian penyelidikan mereka boleh mengeluar atau melonjakkan sekolah mereka yang daripada berprestasi rendah kepada berprestasi yang lebih baik lah. Okay. So mana di sinilah peranan penyelidikan sebenarnya dapat bukan sahaja membantu pensyarah IAB menghasilkan model-model yang berkualiti untuk digunakan pakai di sekolah tetapi juga membantu pihak sekolah untuk mereka menghasilkan satu inovasi supaya mereka boleh mencapailah hasrat dan KPI di sekolah masing-masing. Dan seterusnya seperti juga dalam PPM tu kita juga sebenarnya menjurus untuk memastikan kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Itulah hasrat terakhir kita. Apa-apa kursus yang kita buat pun akhirnya ke situlah hala tuju kita Dan saya nak kongsikan juga contohnya kajian-kajian berimpak tinggi yang sedang kita laksanakan sekarang ni membangunkan model kepimpinan TVET sebab kita tahu bahawa TVET ni adalah satu yang sangat diperlukan, sangat orang lihat sekarang ni dan IAB mengambil inisiatif untuk melaksanakan model kepimpinan TVET dan dilaksanakan dalam pandemik ini. So bermaksud ini satu cabaran yang kita jadikan sebagai peluang. Bagaimana dalam cabaran ini kita masih lagi boleh melaksanakan kajian berimpak tinggi yang akan memberi manfaat kepada pihak di luar sana. Itulah sebenarnya lah hasrat IAB. So kita harap kajian-kajian berimpak tinggi ini adalah kajian berpotensi untuk membuat penambahbaikan sehingga di peringkat antarabangsa. Itulah hasrat kita di IAB. Okey, terima kasih. Kita dah dengar masalah yang dihadapi dan cuba bagaimana hala tuju penyelidikan di IAB. Okey. Terima kasih kepada Dr. Jamila dan akhirnya kita beralih ke bahagian matrikulasi. Jadi kalau kita lihat pandemik ini kita tak tahu bila akan mencapai noktah terakhir. Dan kita akan cuba siapa saja akan menghadapi pandemik ini dengan satu norma baru.
Jadi persoalannya bagaimana di matrikulasi semasa kita menghadapi norma baru ini, kita nakkan supaya penyelidikan itu sebagai satu budaya yang boleh diamalkan di peringkat bahagian matrikulasi. Silakan. Baik. Kalau kita lihat isu yang kita selalu lihat adalah COVID, ya, COVID-19. Adakah dia bala ataupun rahmat? Bahalau dalam bidang pendidikan, pada pandangan saya lah, ada rahmatnya. Kalau kita tengok dalam industri ni, dalam banyak-banyak industri dalam educational industries ni, inilah satu-satu industri yang lama tak pernah berubah. Dia punya setting mesti ada sekumpulan manusia ataupun pelajar-pelajar duduk dalam ruang fizikal, bermejakan kerusi, dan belakangnya mesti ada satu board. Kalau dulu dia adalah papan hitam, sekarang tukar jadi papan putih. Itu yang kita kekalkan. Tapi hari ini, bila datangnya COVID-19, seolah-olah re-engineering dalam pendidikan tu diberi peluang, satu rahmat, supaya untuk kita tak terikat, supaya kita menjerumus ataupun mengkaji satu kaedah baru. Jadi di bahagian matrikulasi kita, keadaan ini kami yang agak bertuah sedikit. Sebab kami sebenarnya matrikulasi sedang menyediakan prasyarat-prasyarat kami untuk menghadapi IR 4.0. Jadi pada masa itu, pada hujung tahun 2019, kami gerakkan Digital Wave program matrikulasi, di mana kita nak pastikan setiap pensyarah ni IT savvy dan boleh menyampaikan PDP dalam online. Sebab kita fikirkan, masa tu COVID belum ada lagi. Dan kita pun wujudkan setiap kolej mesti ada seorang JU yang mana IT-nya yang boleh membantu kolej untuk menyediakan PDP ni. Masa tu Google Classroom, kemudian Google Meet dan sebagainya lah. Jadi setiap kolej tu kita dah latih dah ada JU. Dan bila saja COVID datang pada bulan Mac tu, then kita realise seolah-olah persediaan kita dah ada. Dan bulan 6 sepatutnya pelajar masuk, tak boleh masuk. Maka pada masa itu PDP online dah terpaksa diadakan. Tak ada pilihan. Maka daripada bahagian matrikulasi, kami bagi tahu semua pensyarah dalam program matrikulasi, you have no choice. You kena sediakan bahan tu, sama ada dalam bentuk video, apa saja, kita nak pastikan pelajar masuk PDP online berlaku. Sebab itu pelajar dia mendaftar secara online, kalau PDP online berlaku. Dan pada masa itu juga kita keluarkan SOP, penjarakan sosial. Bila buat penjarakan sosial, classroom dah tak cukup. Memang ada sebagian kolej memang pelajar boleh masuk. Tapi bila penjarakan sosial, dah classroom tak boleh. Jadi saya katakan pada masa itu, sebab saya di sektor akademik, semua kuliah kita akan jadikan dia online, semua kuliah perlu divideokan. Jadi saya nak bagi tahu lah kenapa saya kata rahmat. Bila kita videokan 1 jam kuliah tu, bila dibuat dalam bentuk video, dia 10 minit, 15 minit. Satu kandungan learning outcome tu habis. Jadi saya balik pada pensyarah, bila lawatan saya kolej, saya tanya, cukup ke 15 minit? Mereka kata cukup. Jadi yang selama ni sejam kita duduk dalam classroom buat apa? Maka kita dapati, quality time tu sebenarnya 15 minit. Pelajar pun akan belajar dalam 15 minit dengan secara berkesan. Yang selebihnya pensyarah berletih, ambil kedatangan, bertanya kabar, itulah isunya. Jadi sebenarnya satu kelebihan. Itu saya nak ceritakan sebab bila kita nak buat kajian penyelidikan ni, kita kena buat kajian penyelidikan berdasarkan apa yang amalan PDP yang berlangsung sekarang ni. Jadi ini sebenarnya COVID memberikan satu ruang yang sangat luas untuk pensyarah-pensyarah program matrikulasi untuk membuat kajian-kajian khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan online learning. Sama ada kuliahnya ke, tutorannya ke, amalinya ke, bagaimana online learning ni, yang nak pastikan ialah pensyarah kami, pelajar kami punya visi adalah menyediakan pelajar matrikulasi yang kualiti,
dari segi akademik dan sosial kepada universiti awam. Itu objektif kami. Tapi in whatever case, COVID ke ada kelas secara fizikal ataupun online, kami nak pastikan misi ini tercapai. Jadi untuk itu, kami punya saranan dari bahagian matrikulasi kepada pensyarah-pensyarah kami, in whatever situation, PDP mesti berjalan, outcome-nya mesti tercapai. Dan cabaran nanti, bila kita nak buat pentaksiran, bila pelajar ni tak berdepan, pentaksiran juga satu isu. Jadi kita ada banyak ruang yang disediakan oleh suasana COVID ni lah ya. Dan seolah-olah PDP ataupun dah berubah. Dan saya harap ini satu kebaikan. Dan pelajar pun seronok. Kita tak nampak. Awalnya memang kita jangka pelajar akan stres, masalah isu lain, internet tak cukup, broadband tak cukup luas, macam-macam lah isu yang diutarakan. Tapi bila kita sampai ke college, berjalan lancar. Saya yang baru ni pemantauan saya pergi, saya boleh tengok pelajar saya duduk dalam satu meja 5 orang, pensyarahnya ada dalam kubikel, tengah mengajar. Pendidikan online-nya berlangsung. Jadi kami yakin bila PDP-nya boleh berlangsung, maka saya sangat yakin pensyarah-pensyarah program matrikulasi juga mampu menjalankan penyelidikan dalam situasi ini dan menghasilkan pendidikan yang berkualiti. Dan sebenarnya kita dah ada pun pensyarah kami yang dibentangkan di peringkat antarabangsa dalam masa COVID ini juga secara webinar. Ini juga kaitan dengan PLC yang kami adakan juga. PLC kami juga ada kaitan dengan digital. Seolah-olah dah bersedia, jadi dalam PLC kali ini yang akan diadakan 21 hingga 22 November, dia berkaitan dengan pendidikan ataupun proses PDP dalam digital. Dan ini kami akan kongsikan kepada semua warga pendidik lah. Dan insyaAllah dia akan jadi satu perkongsian yang sangat menarik. Dan objektif kami iaitu untuk melihat pendidikan kita ataupun PDP kita transform ke arah pendigitalan. Itu sebagai. Okey, terima kasih. Bermakna sekarang ni bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, jadi kita warga pendidik ini berubah dari segi sistem kerja, perlu menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Jadi saya tertarik dengan istilah bala atau rahmat ini. Mungkin kita akan buat satu tajuk forum lagi di hari lain kali. Dan sebagai penutup lah, seminit dua untuk membuat satu rumusan lah kepada tajuk kita pada kali ini. Silakan. Terima kasih. Baik, sebagai rumusan, saya cuma nak katakan satu saja. Apa situasi akan berlaku pun, walaupun perang dunia berlaku ke, COVID ke, bala ke, satu proses mesti akan berlangsung, iaitu pendidikan. Sebab living is learning. Kalau hidup dia mesti belajar. Dia mesti akan belajar sesuatu yang baru ataupun sesuatu untuk dia survival kehidupan dia. Pendidikan ini tidak akan berhenti. Jadi walaupun kita berhadapan dengan cabaran norma baru ni, saya yakin pendidikan kita akan diteruskan dengan sokongan daripada kepimpinan dalam Kementerian Pendidikan, juga dengan semua warga-warga pendidik kita yang dalam satu hati. Saya rasa kita tidak bercanggah, kita tidak berdebat, semuanya satu, semata-mata untuk menjalankan pendidikan. So finally saya ingin rumuskan, living is learning. Jadi pendidikan akan berterusan berlaku juga dalam apa keadaan sekalipun. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Shahjahan atas pencerahan dan juga maklumat-maklumat yang diberikan tentang maklumat terkini tentang Kolej Matrikulasi dalam mendepani penyelidikan ini. Jadi sebagai akhirnya lah Dr. Jamilah pula daripada IAB, silakan untuk membuat sedikit rumusan tentang apa yang kita bincangkan pada kali ini. Okay, terima kasih Tuan Moderator. So IAB sebagai peneraju melatih pusat latihan kepimpinan so di sini sudah pastilah apabila pandemik ini sebenarnya sangat memberi kesan, tapi kita ambil sebagai positif. So seperti kata Dr. Shahjahan tadi, pendidikan
pasti kena berlaku. Kena berlaku. So di IB jugalah kursus-kursus kita tetap teruskan. Ada berbagai-bagai platform kita gunakan supaya sistem pendidikan tu akan berlaku secara berterusan. Dan begitu juga penyelidikan ini. Masih perlu diteruskan oleh apa jua halangan yang datang. So jadikan dia sebagai peluang. Dan kita sebenarnya sudah membawa world class education dalam sistem pendidikan kita hari ini. Apabila kita menjadi teknologi savvy dalam kita melaksanakan tugas-tugas secara remote lah di organisasi masing-masing. Okey, terima kasih Dr. Jamila. Kita dapat idea dan di peringkat RBGM pula, apa rumusan yang boleh kita katakan pada majlis? Silakan. Okey, terima kasih moderator. Sebenarnya penyelidikan dan inovasi ini adalah satu proses pembelajaran. Journey to improvement. Dia tak akan selesai dan ini adalah satu proses bagaimana dia memperkasakan pendidikan hasilnya kepada insan negara kita. Jadi dalam konteks ini perkara yang perlu bersama adalah walaupun kita berada dalam organisasi yang berbeza tetapi kita perlu ada satu spirit yang sama. Bagaimana kita nak membantu membangunkan pendidikan ini. Dan sebagai contoh di peringkat IPGM, kita membangunkan dipanggil model NPDL ini sebagai satu strategi baru bagaimana kita nak menghadapi persaingan kita dalam dunia COVID pada hari ini. Dan kita juga dalam konteks menjayakan pendidikan ini, dalam bisnes model hari ini, IPG tak boleh bersendiri. Jadi IPG kena bersama dengan semua institusi sama ada dalam atau luar negara yang berkait dalam bidang pendidikan, sama ada agensi itu ada agensi kerajaan ataupun NGO sendiri. Kerana semua orang adalah bertanggungjawab kepada pendidikan dan semua orang concern tentang pendidikan. Sebab itulah menjadi mercu kata tanda kepada IPGM ini untuk pastikan proses pembelajaran itu berjalan seterusnya dan dia adalah satu journey to improvement our sistem pendidikan kita. Okey, terima kasih kepada Dr. Nasyaruddin tentang rumusan yang diberikan dan silakan Tuan Haji untuk rumusan seminit 2. Okay, terima kasih Dr. Moderator. Sebagai rumusan daripada saya di Kolej Tingkatan 6, dalam keadaan norma dan normal baharu yang kita hadapi sekarang ini, memerlukan kepada guru yang lebih berinovasi ataupun guru yang mempunyai karakter adaptif, yang bermaksud bahawa guru ni sentiasa bersedia dan sentiasa terdorong untuk mencuba hal-hal baru. Pendekatan-pendekatan baru yang mana guru perlu ada switch mode. Switch mode ni maksudnya boleh ada plan A, boleh ada plan B, boleh ada plan C. Kalau boleh berlaku PDP secara bersemuka, boleh guna plan A. Kalau PDP tak boleh berlaku secara bersemuka dan disebabkan oleh tiba-tiba sekolah ditutup, murid tak boleh pergi ke sekolah, maka perlu tukar kepada plan B. Pembelajaran secara online boleh berlaku. Ataupun plan C. Mungkin bagi murid yang tak mampu untuk melaksanakan pembelajaran secara online, maka guru perlu berfikir untuk kaedah lain yang sesuai dengan keadaan murid tersebut. Tetapi keadaan ini memerlukan kepada sokongan pemimpin-pemimpin sekolah. Dalam konteks ini, pengetua perlu memberikan sokongan kepada guru supaya untuk guru berusaha meningkatkan PDP mereka supaya dapat memberikan kecemerlangan dan kemenjadian kepada murid. Dan perkara ini boleh dicapai melalui penyelidikan yang dilaksanakan oleh guru-guru itu sendiri. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada para panel yang telah membincangkan satu tajuk yang sangat menarik pada kali ini, iaitu amalan terbaik penyelidikan dan cabaran dalam norma baru ini. Jadi kalau kita boleh kita rumuskan dalam perbincangan ini, saya mengambil beberapa perkara yang pada setiap ahli panel. Yang pertama sekali, pendidikan kita ni tidak akan berhenti. Walaupun ada kekangan, walaupun sekarang ni ada pandemik, satu pandemik yang tidak tahu bila berhentinya, tetapi pendidikan harus berjalan. Yang keduanya, pandemik yang berlaku pada kali ini adalah sebagai satu peluang untuk kita berfikir semula, mencari satu strategi-strategi baru, ya. Dan kalau kita lihat dunia sekarang sentiasa berubah, khususnya dalam pendidikan kita ini, dan kita mau tak mau sebagai warga pendidik
perlu mengikuti arus perubahan ini. Dan yang keempatnya, kita perlu sentiasa bersedia mencuba satu strategi, satu pendekatan yang baharu untuk menghadapi satu pandemik ini. Jadi terima kasih kepada para panel yang bersama-sama kita dalam forum kali ini. Terima kasih kepada Dr. Shahjahan dari bahagian matrikulasi. Yang kedua, Dr. Jamila dari Institut Ahmaduddin Baki. Yang ketiga, Dr. Muhammad Nasharuddin dari IPGM. Dan yang keempat, Tuan Haji Wan Zuraidi bin Wan Zaid dari JPN Terengganu. Jadi sekian dulu perbincangan kita melalui forum ini, dan insya-Allah di lain masa kita akan berjumpa lagi. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.